Saya nak tengok balik mana-mana pembangkang yang pusing balik tiba-tiba mengkritik program subsidi bersasar kerajaan, kerana sekarang ini beluran on the record mendesak kerajaan supaya seolah-olah mempercepatkan lagi subsidi bersasar. Yang Hormat, kerajaan ini dan Yang Hormat sendiri banyak bercakap tentang subsidi bersasar, tetapi selepas 9 bulan kita belum nampak satu pendekatan yang konkret untuk mensasarkan subsidi seperti yang dilakukan oleh kerajaan ada sekarang ini. Dia seolah-olah jenama golf, dia on off, ada jenama golf on off. Yang Hormat, ada kadang-kadang yang mau bercakap tentang nak kaji, kita akan laksanakan subsidi bersasar, kemudian Menteri Kewangan jawab kita tidak akan laksanakan subsidi besar dan sebagainya. Jadi tidak ada satu pendekatan yang konkret. So kalau kita buat tesis, saya buat PhD tesis, dia setakat untuk meletakkan problem statement tanpa ada kajian. Dia tidak akan ke mana-mana kajian. Jadi kerajaan ini perlu meletakkan satu asas ekonomi yang lebih baik. Kita melihat di sini apa sebenarnya asas ekonomi medani yang dilakukan. Yang Hormat, ya, contohnya IPR untuk membasmi kemiskinan. Yang Hormat, ini tajuk yang IPR yang lain. Saya jawab yang padu dulu, Kuala Selangor sebab 19 perlu satu asas pendekatan yang konkret. Dia akan sampai ke peringkat basmi kemiskinan dan boleh tanya balik Kuala Selangor dan kita bercakap tentang subsidi bersasar sekarang. Terima kasih Menteri, terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Saya hampir yakin kali ini insya-Allah hakikatan kita akan dapat memacu the second economic take off dengan izin of the country. Khasnya memandang kepada Menteri Kewangan, memandang kepada Menteri MITI, memandang kepada Menteri Kewangan, dan juga MOSTI yang saya libat dalam perbahasan itu. PNK per kapita yang disebutkan oleh Menteri, kita masih lagi terperangkap dalam middle income trap 10,000 lebih, sementara Bank Dunia menetapkan PNK per kapita sebagai negara berpendapatan tinggi bermula daripada 14,000 USD. Menteri, kali ini kita lancarkan semuanya bersekali. Bukan saja RSP RMK 12 ini, termasuk juga kita adakan 7 penanda aras madani ekonomi. Kita letakkan juga pelan hala 7 peralihan tenaga. Kita sekaligus melancarkan pelan induk perindustrian baru, Menteri. Kesemua ini memberikan kami semacam keyakinan bahawa kali ini kita tidak akan berputih mata. Kita telah merancang sekian banyak, kita kaya dengan dasar dan blueprint dan segala plan. Tapi saya yakin kali ini memandang kepada menteri ini, apakah yang boleh menggagalkan kita? Sebab kita sudah ada reindustrialization, kita juga ada progressive pay scheme untuk meletakkan 45% labor income kepada pekerja. Semua ini, Menteri, saya mau, apakah yang akan menggalang kita? Terima kasih, Menteri. Terima kasih Kuala Selangor. Saya nak jawab, boleh. Macam mana orang baru nak jawab bangun-bangun tanya, macam mana saya nak gulung Datuk Yang Di-Pertua? Saya tak bagi sebarang kesalahan sehingga saya menjawab kepada perkara yang seterusnya. Baik, Yang Berhormat, Menteri telah menjelaskan. Saya invoke 37(1)B dan 37(2), melainkan Menteri membenarkan Yang Berhormat bangun dan cakap. Baik, saya nak pastikan benda ini berjalan lancar. Ambil maklum 37(1)B, 37(2), 99, 90A dan 100 peraturan. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Baik, soalan beluran tadi. Beluran kata ini hanyalah rancangan demi rancangan tetapi tidak ada tindakan. Saya sangat gembira dengan soalan dan celahan beluran tadi. Saya mohon supaya seluruh negara rekodkan untuk kita jadikan TikTok nanti. Sebabnya begini, bila beluran tanya tentang rancangan kerajaan untuk subsidi bersasar, mengkritik kami seolah-olah tidak ada plan dan tindakan, itu maksudnya beluran bersetuju dengan subsidi bersasar. Jadi kerajaan setakat ini telah pun berjaya menjalankan satu tugas yang sangat berat yang tidak pernah dibuat oleh pentadbiran-pentadbiran sebelum ini, iaitu membangunkan satu pangkalan data utama yang bersepadu. Kerana kita tak boleh buat subsidi bersasar ini kecuali kita ada data yang lengkap. Data yang tidak lengkap itu akan menyebabkan keciciran. Padu diluluskan Mei 2023. Padu akan diuji untuk use case yang pertama Oktober 2023. Padu akan diuji untuk use case kedua melibatkan 1 juta isi rumah November 2023, dan padu akan
dilaksanakan dan dilancarkan Januari 2024, bermakna itu permulaan kepada program subsidi bersasar negara. Jadi Januari 2024 beluran dan pembangkang sana, Oktober 2023 apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri mengumumkan subsidi bersasar, saya nak tengok balik mana-mana pembangkang yang pusing balik tiba-tiba mengkritik program subsidi bersasar kerajaan, kerana sekarang ini beluran on the record mendesak kerajaan supaya seolah-olah mempercepatkan lagi subsidi bersasar. Yang Amat, kita nak program itu dilaksanakan lebih cepat. Tadi yang dipertua dah invoke macam-macam standing order yang tak bagi celahan sehingga saya habis berucap. Baik, Teruskan, Menteri. pendang tak apa, saya nak jawab Kuala Selangor. Baik, Kuala Selangor Bagi tak bagi? tak bagi. Baik, Kuala Selangor, air hitam, tunggu jap. Perancangan ini kita telah lihat ada tanda-tanda awal kejayaannya. Contohnya apabila kita meletakkan cita-cita yang tinggi mengenai prestasi dan kedudukan peralihan tenaga negara untuk menjadi ketua di rantau ini, kita boleh tengok saham syarikat-syarikat yang terbabit di dalam ekonomi hijau dia naik berterusan. Maksudnya ada reaksi daripada pelabur-pelabur. Sudah tentu pelabur akan melihat satu persatu. Kajian separuh penggal menggariskan perancangan makro keseluruhan. Kemudian kerajaan akan secara berterusan meluncurkan pula perancangan-perancangan di peringkat sektoral. Peralihan tenaga telah dibuat, industri telah dibuat, yang seterusnya berkaitan dengan ekonomi digital, insya-Allah Januari atau Februari 2024, dan ini akan berterusan. Jadi untuk menjawab soalan daripada Kuala Selangor, apa yang akan menggagalkannya? Kita yang akan menggagalkannya. Jadi sebab itu saya mohon, kita boleh berbeza pandangan dan sebagainya, tapi janganlah disebabkan perbezaan politik kita akan tergelincir sekali lagi untuk mencapai status negara berpendapatan tinggi. Yang sekarang ini kalau kita tumbuh pada kadar 5 ke 5.5% setiap tahun sehingga 2026, kita dijangka akan mencapai status negara berpendapatan tinggi di antara tahun 2026 hingga 2028. Jadi kita boleh berbeza, kita boleh berlawan pilihan raya, tapi kalau rancangan itu baik, kalau dasar itu, contohnya pensasaran semula subsidi adalah penting untuk kemampanan fiskal negara, saya nak tengok pembangkang hari ini sama ada bila perkara ini dilancarkan mereka akan mempolitikkan atau tidak, kerana itu juga salah satu sebab kenapa program-program dan plan seperti ini boleh gagal walaupun diterima dengan baik. Baik, Datuk Yang Ketua. Kata Datuk Seri, ini bukan cerita mahkamah. Bercusit rasuah di parti itu dah jadi nanah. Tidak takutkah akan menjadi barah? Please keep an eye on them kalau benar apa dikata. Kami tak mahu Thomas and Friends bersih kedua.